Terima kasih Tuan. Kami minta tolong sangat. Bantu kami cari Hamidi. Bagaimana nak balik KL kalau dia tak ada? Kami datang berlima, takkan nak balik berempat. Damien menangis tersedu-sedan di hadapan Inspektor Hanum sambil dipapah oleh aku dan Zack. Inspektor Hanum cuba melakak senyuman dan menepuk bahu Damien. Setelah itu, Inspektor Hanum menghantar kami ke pintu. Aku dengan jelas mendengar Inspektor Hanum berkata, ada lebih 50 kes kehilangan remaja lelaki muda berusia 20-an hingga ke 30-an sejak 2 tahun ini. Semua kehilangan ada kaitan dengan The Club. Ternyata kami terjatuh dalam perangkap malam itu. Dari jauh, kelihatan pakcik teksi ataupun yang kini kami lebih kenali sebagai Uncle Tan sudah terlena di dalam teksi. Jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Patut pun 2 jam juga kita angkat balai. Kami mengetuk jendela teksi dan Uncle Tan segera bangun dan membuka kunci kereta. Setelah separuh perjalanan tanpa suara, akhirnya Uncle Tan berkata, "Polis kata apa?" Serentak kami semua menoleh ke arahnya. Zack menjawab, "Macam biasalah Uncle, polis terima laporan je. Kami difahamkan dah ada banyak kes yang sama sebelum ni. Jadi nak fikir macam mana pun saya tak tahu." Uncle Tan berkata lagi, "Uncle nasihatkan, jangan pergi lagi ke kelab tu. Kat situlah semua benda buruk terjadi kat kawasan ni. Lagi-lagi selepas pukul 12, geng jahat tu keluar tau." Tiada sebarang respon yang mampu kami berikan. Masing-masing melayan perasaan kesal, sedih, penat, risau. Semua itu bercampur aduk memberikan satu rasa yang tak mampu digambarkan. Geng jahat? Serta-merta aku terfikir, lelaki-lelaki berbaju hitam yang sepertinya diketuai oleh Jude dan Maria malam tadi. Itu ke geng jahat tu? Tapi kalau tak jumpa geng jahat, macam mana nak cari Hamidi? Aku takkan balik KL tanpa Hamidi. Setibanya di apartmen, dengan langkah longlai, masing-masing rebah ke katil. Tiada sesiapa yang sanggup untuk bersuara. Semoga esok kami terjaga dan ini semua hanya mimpi. Keesokan harinya, aku dikejutkan oleh suara Ramli dan Zack seperti sedang bertengkar di luar. Damien masih berdengkur di katil sebelah. Aku yang masih agak mengantuk menutup mata semula. Tetapi kali ini terdengar pula deruan langkah yang laju dan semakin menghampiri. Kenapa dengan Zack dan Ramli ni? Hamidi dah balik ke? Aku mendongakkan kepala, serentak itu pintu bilikku dibuka. Zack dan Ramli menghampiri katil. Aku segera bangun. Soalan pertama aku ialah, Hamidi dah balik ke? Ramli menggelengkan kepala. Habis tu, kecoh apa korang berpagi ni? Ramli memandang Zack dan berkata, Zack, semalam lepas balik daripada balai polis tu, dia keluar lagi cari Hamidi. Jangan tanya aku pun tak sedar dia keluar. Pagi-pagi ni balik bawa pula mamat Cina, mana entah berlumuran darah. Kesian kot, aku jumpa kat dalam parit sebelah dengan The Club, celah Zack. Aku menoleh pada Zack. Mana dia? Hantarlah ke hospital. Kau bawa balik ke sini ke? Bro, ini bukan rumah kita. Aku memandang Zack yang sudah tertunduk. Damien yang kini sudah terduduk di birai katil juga menenung tepat ke arah Zack. Dia tak nak dibawa ke hospital. Ada sebab katanya, hidup dan mati. Korang, aku selamatkan dia sebab Hamidi. Aku nak ada orang selamatkan Hamidi tu macam aku selamatkan dia. Korang tolonglah faham. Kata-kata Zack membuatkan kami semua terdiam, terpaku. Damien menutup muka dengan bantal. Ada betulnya apa kata Zack? Mana dia? Aku bertanya. Ramli pingkas berdiri diikuti Zack, aku dan Damien. Kami menuju ke bilik kosong di sebelah dapur. Di sana terlantar
Seorang lelaki Cina dalam usia lingkungan 30-an sedang tidur di atas katil yang sudah dialas dengan sejadah milik Zack. Aku menggeleng kepala. Kena bawa ke hospital ni bro. Kalau mati kat sini macam mana? Kita kena check out 3 hari lagi tau. Zack menjawab. Aku tahu. Aku pun tak tahu nak buat macam mana. Dia memang mati-mati tak nak ke hospital. Ada sebab lah kot. Luka dia tak dalam pun. Darah je banyak keluar tu. Kaki dia pun melecet tu. Aku jumpa dia tak berselipar, tak berbaju, pakai short je. Kemudian kami menutup pintu dan kembali ke bilik. Ramli ke dapur. Katanya ingin menyediakan sarapan. Korang, macam mana kita nak cari Hamidi ni? Kita tak boleh tinggalkan dia kat sini. Aku tak rasa nak balik KL selagi tak jumpa dia. Zack memecah kebuntuan. Aku pun sama Zack. Tapi apa yang mampu kita lakukan? Kita tak tahu pun Hamidi kat mana. Aku menghampiri Zack, menepuk bahunya. Mata Zack berkaca lagi. Ramli masuk membawa sedulang sarapan yang berupa roti sandwich dan air panas di dalam 4 gelas bersaiz XXL. Dengan senyuman kelat dia berkata, "Sarapan jom. Aku buat sandwich je. Ni ada banyak paket 3-in-1. Pilihlah mana nak," kata Ramli sambil mengeluarkan paket-paket minuman 3-in-1 dari dalam poketnya. Banyak. Dia keluarkan semua 15 paket. Kami tergelak. "Banyak harta dalam poket kau ni. Bawa satu seorang dah cukup kot." Ramli tersengih. "Alah, takut korang nak buat pekat macam aku." Selesai bersarapan, aku bergegas mencapai tuala dan masuk ke bilik mandi. Kalau boleh, hari ini aku nak berjumpa dengan Uncle Tan. Sepertinya banyak yang diketahui oleh pemandu teksi itu. Damien juga bersetuju. Zack dan Ramli terpaksa berjaga kat rumah, mana tahu Hamidi tiba-tiba balik. Lagipun lelaki Cina yang diselamatkan oleh Zack masih belum sedarkan diri. Tepat jam 10 pagi, aku mendial nombor Uncle Tan. Tiada siapa yang menyambut. Damien mengerutkan dahi. Rusli, semalam pun dia hantar kita dah dekat pukul 3 dah. Tidur lagi kot uncle tu. Aku mengangguk lemah. Aku cuba lagi untuk call beberapa kali, juga tidak berangkat. Memang sah Uncle Tan sedang tidur. Nak mendai lagi agak segan. Kang tak pasal-pasal kena maki. Dah tak sambut tu faham-faham lah kan. Aku meletakkan telefon di atas meja. Tunggu je, Uncle pasti call balik. Masa berlalu agak pantas. Jam sudah menunjukkan pukul 11:10 pagi. Fon aku berbunyi. Aku yang sewaktu itu berada di bilik Zack segera berlari ke arah fon yang berada di atas meja di ruang tamu. Pasti Uncle Tan. Ku capai telefon dan kulihat nama pemanggilnya tertera unknown number. Bukan main ni Uncle Tan-nya, bisikku sambil menyambut panggilan itu dan berkata, "Hello Uncle, ini Rusli, budak semalam tu. Sorry ganggu, tadi saya ingat." "Tolong aku Rusli, aku tak tahu aku kat mana. Korang kena datang cepat. Tolong Rus." "Hamidi. Weh, sini korang," jeritku pada Zack, Ramli dan Damien. Aku tekan pembesar suara. "Hamidi, kau okey tak? Kau kat mana? Ni phone siapa?" "Ini phone perempuan jahanam sebelah aku ni. Dia sedang tidur. Rus, tolong aku. Tolong." Tiba-tiba kami terdengar suara seorang perempuan menjerit. Kedengaran juga seperti bunyi tali pinggang dihayung dan suara Hamidi menjerit kesakitan. Panggilan terputus begitu saja. Apa yang berlaku pada Hamidi? Siapa perempuan di sebelah Hamidi? Kita perlu ke balai polis. Ramli dan Zack juga ingin turut serta tetapi dihalang oleh Damien. Lelaki Cina yang masih terbaring itu perlu dijaga. Tak nak ada apa-apa terjadi. Lagipun, semua barangan berharga kami seperti laptop kami tinggalkan di dalam bilik. Zack dan Ramli akur. Aku dan Damien memanggil teksi dan segera ke balai polis. Pegawai polis wanita itu berkata,
Inspektor Hanum tak bertugas hari ini, tapi kami boleh menerima laporan kamu. Seorang lagi pegawai berkata kepada pegawai tadi. Puan Hanum pesan, kalau budak-budak ni datang lagi, call dia inform. Tak apa, awak ambil keterangan diorang ni, saya call puan. Semalam dia kata dia ada dalam daerah juga. Pegawai polis itu mengangguk dan menjemput kami duduk. Satu persatu aku terangkan pada pegawai itu. Damien juga mencela di sana sini. Beberapa pegawai yang turut bertugas pagi itu terus sama berkumpul mendengar cerita kami. Salah seorang daripada pegawai berkata, ini sindiket perdagangan orang ni. Saya pasti kawan saudara dijadikan hamba pemuas nafsu kepada golongan tertentu. Kami melopong mendengar penjelasan pegawai itu. Assalamualaikum semua, minta maaf lambat. Kami menoleh ke arah pintu dan Inspektor Hanum tersenyum melambaikan tangan. Salamnya disambut serentak oleh semua yang berada di situ. Inspektor Hanum kemudian menjemput aku dan Damien naik ke pejabatnya. Kami segera mengikut arahannya. Seorang lagi pegawai memperkenalkan dirinya sebagai Inspektor Maniam, terus sama ke pejabat Inspektor Hanum. Kami diminta untuk menceritakan semua yang telah terjadi. Inspektor Hanum mengucap panjang mendengar apa yang kami sampaikan. Inspektor Maniam just menggelengkan kepala dan menundukkan wajahnya. Kemudian Inspektor Maniam bangun dari kerusi dan duduk di hujung meja berdekatan dengan kami. Kami minta maaf dan bersimpati dengan apa yang kamu lalui. Kami sememangnya sedang giat menjalankan siasatan tentang kes ini. Dalang utama sudah hampir dikenal pasti. Cumanya, terlalu banyak informasi yang masih kabur. Kami mengucapkan ribuan terima kasih untuk informasi daripada kamu. Kalau Hamidi percaya hubungi kamu lagi, pesan padanya hantar SMS ke nombor kamu. SMS akan mendedahkan nombor yang telah disetkan kepada unknown number. Saya minta kamu banyakkan bersabar dan jika ada sebarang info baru jangan lengahkan, segera hubungi kami. Ini nombor saya. Dan lagi satu, jangan bertindak sendiri, biar kami menjalankan siasatan. Kami tidak mahu ada insiden lain menimpa kamu, ujar Inspektor Maniam. Kami cuma mengangguk lesu. Sebaik saja kami melangkah daripada balai polis itu, telefon aku berbunyi. Jantungku berdegup kencang mencapai fon. Ternyata kali ini Uncle Tan yang menghubungi. Kami meminta Uncle Tan mengambil kami di balai dan memberitahunya kami ingin bertanya sedikit mengenai geng jahat malam itu. Uncle Tan bersetuju. Lebih kurang 15 minit menunggu, akhirnya Uncle Tan tiba. Kami mengajak Uncle Tan minum di gerai berhampiran apartmen kami. Kami tiba di gerai itu lebih kurang pukul 2 petang. Kami sengaja memilih meja di bahagian sudut gerai supaya Uncle Tan senang nak bercerita. Kami menjelaskan apa yang terjadi hari ini kepada Uncle Tan. Uncle Tan kelihatan agak tenang walaupun keluhan panjang sekali-sekala kedengaran. Selesai kami bercerita, Uncle Tan merenung kami satu persatu. Uncle Tan berkata, kamu semua malam tu memang memasuki sarang buaya. Sebab itu Uncle agak risau. Uncle cuma berharap kamu semua berkeluarga, ada mak bapa, adik-beradik. Saya berani bertaruh, Hamidi itu tak punya sesiapa. Sebab itu geng jahat pilih dia. Kami memandang sesama sendiri. Aku bersuara. Ya Uncle, Hamidi itu memang anak yatim piatu. Dia dijaga dari kecil oleh neneknya di kampung. Nenek dia pun dah berusia 93 tahun. Dah tak berapa kenal orang. Hamidi menghantar neneknya ke rumah kebajikan berhampiran institusi pengajian kami sebab senang nak menjenguk tiap minggu. Uncle Tan menggiling lagi. Sebab itulah dia menjadi mangsa. Sebab tiada sesiapa nak cari kalau dia hilang. Uncle pun cuma tahu dari kabar angin orang kampung saja. Setahu Uncle, memang kebanyakan yang diambil oleh mereka ni adalah anak yatim. Biasanya kalau dah hilang akan terus hilang. Tapi ada juga yang kembali selepas beberapa bulan. Tapi kalau balik pun hidup dah tak menentu. Hilang akal. Dahlah hidup sebatang kara. Kena pula macam tu. Trauma orang kata. Kemungkinan besar dia dilepaskan sebab sindiket itu yakin dia dah tak siuman. Tak mampu beri info kepada pihak polis.
Macam nilah, kalau polis kata dah hampir mengenal pasti dalang, baca doa saja. Moga Hamidi ditemukan. Sekarang tiada siapa tahu di mana Hamidi. Kamu jangan membahayakan diri kamu. Pulanglah ke Kuala Lumpur. Mata aku pula yang berkaca-kaca. Tak sanggup rasanya nak meninggalkan tempat ini tanpa Hamidi. Kami membayar makanan dan memberi sedikit wang kepada Uncle Tan, tetapi ditolaknya. Kami meminta diri dan berjalan kaki ke apartmen. Tak jauh pun, cuma lebih kurang 10 minit perjalanan. Setibanya di rumah, kami mendapatkan Zack dan Ramli. Zack mencadangkan untuk kami kembali ke The Club malam esok. Walaupun peluang untuk mendapatkan Hamidi itu sangat tipis, cukuplah sekadar untuk mencari lebih informasi dan sebagai langkah terakhir kami untuk mencari Hamidi. Untuk pergi ke The Club malam ini agak sukar memandangkan kami semua berada dalam keadaan yang penat. Sedang leka kami berbual, aku perasan ada seseorang berada di sebalik daun pintu dapur. Ternyata lelaki Cina itu sudah terjaga. Curi dengar ke? Setelah mendapati aku menyedari kehadirannya, dia berkata, "Hai kawan, minta maaf, aku bukan nak curi dengar. Aku mahu panggil kamu tapi takut mengganggu perbualan kamu." Kami semua bingkas berdiri menyebabkan lelaki itu agak terkejut dan berundur selangkah. Aku berkata, "Jangan takut, tak apa Acai, mari duduk sini. Nama kamu apa?" "Nama saya Gary Eng." "Saya kenal dia, Zack. Dia yang selamatkan saya." "Terima kasih banyak. Kalau kamu tiada masa tu, saya dah masuk berita pagi ni." "Terima kasih banyak." Gary tertunduk-tunduk di hadapan Zack. "Siapa pukul kamu?" Damien bertanya. Gary cuma terdiam. Kelihatan agak serba salah. Susuk tubuhnya sangat kurus. Gelandangan ke dia ni? Dengan gagap Gary menjawab, Saya minta maaf. Saya minta maaf kawan. Saya tak tahu. Saya tidak tahu siapa yang pukul saya. Minta maaf. Saya cuma nak minta bantu kamu untuk hantar saya balik ke Johor. Naik bas pun tak apa. Saya 1 sen pun tak ada. Minta tolong sangat, bantu saya." Kami berpandangan sesama sendiri. Keesokan harinya pada pukul 9 pagi, kami berempat menghantar Gary ke jetty. Bekalan wang RM150 hasil kutipan kami berempat dihulurkan kepada Gary oleh Zack. Gary menerima dengan mata yang berkaca. Gary sempat mengambil nombor telefon Zack. "Maaf," katanya. "Sudah setahun saya tak ada phone. Nanti saya pasti akan hubungi kamu. Terima kasih banyak-banyak. Moga Tuhan bantu kawan kamu." Kami hanya mengangguk dan melambaikan tangan. Setelah mengantar Gary, kami bergegas kembali ke apartmen. Malam ini kami perlu ke The Club. Tepat pukul 10 malam, kami sudah berada di kawasan The Club. Kami meminta teksi itu menghantarkan kami agak jauh daripada klub itu. Kami berjalan kaki ke kawasan The Club. Kami tidak menggunakan khidmat Uncle Tan kerana tahu Uncle Tan tidak akan bersetuju dengan tindakan kami. Kami tidak masuk ke dalam The Club. Sebaliknya, bersembunyi di sebuah pondok jualan yang agak usang. Terdapat meja besar yang sudah terbalik. Tempat ini sesuai untuk bersembunyi. Kerana jika seseorang masuk ke pondok pun, kami masih terlindung di sebalik meja besar itu. Aku menoleh ke arah Ramli. Ramli kelihatan sedikit gemetar. Ya, aku juga. Dan aku pasti Damien dan Zack juga gemetar. Tetapi azam untuk mencari Hamidi begitu kuat. Kami terus menunggu di situ walaupun badan dah merah digigit nyamuk. Masa berlalu pantas. Jam sudah menunjukkan pukul 12.30 tengah malam. Tiada apa yang berlaku. Keadaan The Club begitu aman. Kami menunggu lagi. Sehinggalah sekitar jam 1.15 pagi, kedengaran dengkuran Zack. Aku segera mengejutkannya. Dia berkata,
Dah ngantuk sangat. Kami sudah agak berputus asa. Mungkin malam ni tiada apa yang akan berlaku. Nak balik macam mana ni? Korang ketan je lah, Damian berkata sambil menjenguk-jenguk keluar melalui lubang-lubang dinding. Nak balik ni boleh je korang ke? Time datang je aku tak nak, kamu bebel dia. Aku segera mengeluarkan telefonku untuk mendial nombor Uncle Tan. Serentak dengan itu, kedengaran bunyi tembakan dari luar pondok. Bunyi itu betul-betul di luar pondok tempat kami bersembunyi, tetapi di bahagian dinding yang bertentangan. Telefonku jatuh ke lantai. Masing-masing senyap. Tidak kedengaran walau satu bunyi nafas. Kedengaran suara bercakap-cakap dalam bahasa Cina. Kami senyap. Suara itu menghampiri. Apa yang kami takutkan terjadi. Pintu pondok ditolak dengan kasar. Hanya meja ini harapan untuk kami terus bersembunyi. Waktu ini, aku mula menyesal datang ke The Club malam ini. Tetapi sudah terlewat untuk itu. Beberapa orang ditolak ke dalam pondok. Bunyi ini amat menyakitkan hati. Suara mereka mengerang kesakitan, dibelasah tanpa belas kasihan. Dua lagi bunyi tembakan kedengaran. Serentak itu, suara rintihan hilang bersamanya. Damian sudah menggigil di sebelahku. Apa yang hampir membuatku menjerit. Mayat-mayat itu dicampakkan di tempat kami bersembunyi. Masing-masing menekuk muka, takut akan mengeluarkan suara. Mujur, Tuhan ada di pihak kami. Setelah mencampakkan mayat, mereka beredar dari situ. Ramli teresak-esak tanpa suara. Zack segera melihat keluar apabila mendengar bunyi kenderaan. Zack menarikku untuk melihat. Itu ke van geng jahat tu? Dia berbisik. Aku dengan yakin mengiyakan. Number plate ku catat. Dua lagi van datang. Satu kereta jenis Honda juga berhenti di situ. Kami hanya melihat dengan perasaan gemetar yang bukan kepalang. Tiba-tiba, pintu van yang baru tiba terbuka. Seseorang melangkah keluar dari van itu. Itu adalah Jude. Pintu van terbuka seketika dan kulihat beberapa orang berada di dalam van tersebut dengan mulut dan tangan terikat. Salah seorang daripada mereka adalah Hamidi. Aku hampir menjerit dan bingkas bangun, tetapi Damian, Zack dan Ramli menarikku semula. Itu Hamidi, Hamidi. Ramli menekuk mulutku sambil berbisik. Mereka ada senjata api. Aku segera mendial nombor Inspektor Maniam. Hanya satu deringan kedengaran suara inspektor itu di sebelah sana. Aku menjelaskan apa yang berlaku. Aku juga berkali-kali menyatakan Hamidi ada di sini. Inspektor Maniam memberikan arahan kepada kami untuk kekal di dalam persembunyian dan tunggu ketibaan pihak polis. 5 minit berlalu, pintu van telah tertutup. Kedengaran lagi suara riuh rendah dari arah belakang pondok. Beberapa orang dihumban masuk ke dalam van. Van Hamidi dibuka. Beberapa tubuh orang lain dicampakkan ke dalam. Aku memandang tepat ke arah Hamidi. Di mana pihak polis belum tiba. Hamidi seolah-olah membalas pandanganku, seolah-olah merenung ke arahku. Caranya merenungku, ku pasti dia tahu ada seseorang di sebalik pondok. Pintu van ditutup. Hamidi hilang dari pandangan. Di mana Inspektor Maniam? Hamidi ada di sini. Kenderaan-kenderaan di luar mulai bergerak. Aku harap aku punya kuasa untuk menghentikan waktu. Syukur. Siren polis kedengaran daripada jauh.